Halo, halo. Hello. Hi. Hai. Hi. You clear tak dengar? Clear, very clear. Very clear. Okay. Saya punya boleh boleh dengar ke? Yes, boleh dengar. Okay, good, good, good. Right. Okay. Jadi saya cuba share Yeah. PowerPoint. Si Mm-hmm. boleh nampak ke tak? Boleh? Okay, okay. Alright. Okay, boleh. Okay. Mm-hmm. Okay, boleh nampak? Yes, yes. Okay, boleh. Okay. Mm-hmm. Kalau saya buat slide share, boleh Mm-hmm. nampak? Yes, boleh nampak. Okay. Okay, good. Mm-hmm. Right. Tak ada isu lah. Mm-hmm. Okay. So far suara clear. Okay, boleh nampak slide. I think okay lah. Tak ada apa-apa dari segi teknikal. Okay. So kita just tunggu untuk partisipan lah. Okay. Jam 10 ni. Okay. Alright. Jadi Okay. saya mute dan Yeah. stop video for a while, eh? Yeah. Okay. Okay? Okay.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okay, apa khabar semua? Okay. Pertama sekali izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay, saya Hazira Hashim, pegawai psikologi daripada Pusat Kaunseling UTM. Okay, mewakili pengarah Dr. Zulfikar Ahmad dan seluruh warga Pusat Kaunseling UTM. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari dalam webinar pada pagi ini. Okay, yang diadakan bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia dan juga Bulan Kaunseling Kebangsaan yang bertemakan Kindness to All, rahmat untuk semua. Okay, tuan-tuan, perempuan, saudara dan saudari, baiklah, bila itu tentang perasaan bimbang, risau, takut, rasa ketidakketentuan. Saya percaya hampir semua daripada kita pernah mengalami perasaan ini dalam satu-satu situasi. Okay, contohnya apabila kita hari ketemu duga, menyampaikan pengucapan awam, menjalani peperiksaan ataupun menghadapi situasi buat pertama kali. Okay, jadi perasaan bimbang dan risau adalah normal bagi setiap individu sebagai salah satu mekanisme pertahanan diri. Dan perasaan risau ini juga adalah berguna dapat mengurangkan ancaman. Walau bagaimanapun, perasaan risau dan bimbang yang berlaku berterusan ataupun kebimbangan kronik sehingga mengganggu kefungsian diri dan rutin harian. Ia boleh mengakibatkan peningkatan tahap tekanan yang boleh memberi kesan ke atas tahap kesihatan mental seseorang. Justru itu kemahiran daya tindak, ini coping skill yang baik atau sihat dalam mengurus kebimbangan. Baru-baru ini kita lihat isu pandemik COVID-19 dan juga dalam pergerakan yang menambahkan lagi perasaan risau dalam sebahagian besar masyarakat. Itu bertepatanlah dengan tajuk pada hari ini yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita itu Dr. Chan Sao Leng, pensyarah kanan psikologi kaunseling dari UPM Campus Bintulu Sarawak. Okay, sedikit latar belakang penceramah pada hari ini ialah beliau mendapat pendidikan tertinggi di Universiti Malaya, itu Sarjana Muda Kaunseling, dan ijazah kedoktoran falsafah kaunseling dari Universiti Malaya. Dan kajian beliau juga memfokuskan kepada kaunseling kesihatan mental. Sebelum bertugas sebagai UTM, beliau juga pernah bertugas sebagai pegawai psikologi di Hospital Raja Bayi Ibu, Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, tanpa masa, saya menjemput Dr. Chan Sao Leng untuk menyampaikan perkongsian beliau. Saya nak pergi ni. Boleh bertanyakan soalan. Dengan saya tutup semua. Mute-nya. Mute tu suara. Dah. Ini dah memang mute lah. Tak payah. Mute tu Ini. Sesi webinar. Saya juga ingin meminta tuan-tuan dan perempuan, saudara dan saudari agar sepanjang sesi berlangsung dapat memutekan tu memang video main tu mikrofon untuk memberi laluan. gambar. Sekian, tanpa melengkar masa lagi, saya mempersilakan Dr. Chan Sao Leng Masa macam gitu kan. menyampaikan perkongsian beliau pada hari ini. Dipersilakan. Dia nak untuk ramai turun ni kan. Okay, terima kasih Cik Azira. Mohon semua partisipan boleh tolong mute-kan ya. Mute-kan. Alright. Okay, thank you semua. So, hari ini kita santai saja santai-santai saja untuk kena pasti apa sebenarnya yang tengah berlaku. Apakah itu anxiety ataupun kebimbangan dalam bahasa Malaysia dia, dan apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat untuk bantu kita sendiri sebelum dia jadi lagi serius? Okay ke? Alright. Jadi untuk hari ini saya akan berkongsi tentang terapi kognitif tingkah laku dalam pengurusan kebimbangan ataupun cognitive behavioral therapy in managing our anxiety. Hari ini kita akan buat, saya akan share dalam dua bahasa, two languages, BM and also BI, supaya kita boleh dapat gist, apa yang kita boleh buat.
Okay, jadi saya rasa kalau bukan dalam bidang psikologi dan kaunseling, ramai yang tidak begitu faham apa sebenarnya itu anxiety, apa sebenarnya itu cognitive behavioral therapy ataupun dalam singkatan dia CBT. Okay, CBT Jadi kita bila dengar CBT ni ini adalah cognitive behavioral therapy. Okay. Jadi Albert Ellis antara pelopor antara pioneer dalam teori kognitif telah menyatakan manusia dengan benda tak, sebenarnya dia tak upset kita sangat, tapi yang upset kita ni sebenarnya kita percaya that mereka boleh buat kita rasa sangat anxious, sangat stress, sangat tak happy, semua tu lah. Jadi pernahkah tuan-tuan dan puan-puan melalui situasi-situasi sedemikian? Saya rasa semua pernah lalui dia kan? Okey. Jadi outline untuk hari ini kita akan kenal pasti apa itu anxiety. Okey. Secara keseluruhannya apa itu CBT dan juga aplikasi CBT dalam intervensi kendiri. Okey. Apa yang kita boleh buat sebelum kita seek for professional help. Apa yang kita boleh buat kalau sekiranya kebimbangan itu berlaku pada masa itu. Okey, sebab manusia kita ada 15 minit yang terawal yang terawal kita panggil dia golden hour, golden minutes yang kita boleh bantu kita diri sendiri tanpa mencederakan kita sendiri. Okey, jadi mari kita teruskan. Jadi bila kita bercakap tentang anxiety, apakah yang terlintas dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan sekarang? Bila saya kata, tuan-tuan dan puan-puan ni sekarang bimbang ke tak? You anxious ke tak? So, what's the first word that came across your mind? Saya bagi 3 saat cuba fikir. Kalau setiap kali saya rasa bimbang tu, apakah perkataan yang pertama terlintas dalam pemikiran saya? Saya rasa punya Okey. Jadi inilah terma-terma yang biasanya berlaku, yang biasanya terlintas dalam pemikiran kita. Salah aku ke? Saya frust. Saya ni ada krisis. Saya anxiety. Saya ni ada disorder ke? Saya ni orang mental ke? Saya ni tak baik ke? Apa yang saya boleh buat? Saya rasa takutlah, saya rasa bimbanglah. Okey, bila kita bercakap tentang kebimbangan dan ketakutan, anxiety versus fear, sebenarnya dia ada satu garis yang sangat kita panggil dia as a fine line between fear and anxiety. Anxiety dia merupakan sesuatu yang dia tak boleh kita campur adukkan dengan rasa takut. Rasa takut ni atau fear adalah sesuatu yang kita tahu apakah punca trigger itu, apakah punca threat itu. Tetapi anxiety ni dia lebih pada sesuatu yang kita tak begitu faham apa yang berlaku. Kita tak tahu apa penyebab punca utama trigger itu. Tetapi kita secara emosinya, secara kognitif pemikirannya dan secara responsifnya kita terikut dengan track yang poorly acknowledged. Alright. Jadi inilah tema yang biasanya kita dalam minggu kita bila kita ditanyakan tentang apa itu kebimbangan. What is anxiety? Okay. So secara umumnya ini adalah anxiety. Jadi anxiety secara naturalnya, secara semula jadinya adalah satu respon emosi ataupun fizikal terhadap persekitaran kita. Okay? Atau dengan stimuli internal kita yang bertindak sebagai protective factor.
Okay, protective factor ni untuk menjaga keselamatan kita supaya kita rasa selamat. Contohnya kita akan buat sesuatu yang boleh rasa lebih okey sikit supaya tak rasa anxious. So usually normally people akan kata, kalau you rasa bimbang, minum air sejuk. Okay, mengapa minum air sejuk? Sebab kita rasa, kalau saya ada pemikiran sedemikian. Okay. Jadi ini simptom dia. Okay, ini adalah simptom-simptom yang sangat-sangat common bagi kebanyakan orang. Termasuk saya sendirilah, sekiranya kita mengalami kebimbangan, if we feel anxious, this is all these symptoms that may arise, yang akan ada pada diri kita sendiri. Bear in mind, simptom-simptom ini mungkin berbeza dari seorang ke seorang yang lain. Okay, it's cases by cases. Okay, mungkin ada yang rasa feeling nervous, sangat stress. Ada juga rasa tiba-tiba palpitation. Okay, ada juga hyperventilation. Okay, bernafas dengan sangat cepat. Okay, ada juga ada cold sweat. Okay, cold sweat. Tiba-tiba hari sangat panas tapi bila kita rasa bimbang, kita berpeluh sampai basah satu kepala. Okay, lepas tu ada trembling, rasa ada tangan dan kaki rasa lemah, rasa nak pensang. Okay, dan yang paling biasa berlaku adalah GI problem, gastro problem. Contohnya sembelit, tiba-tiba rasa nak birik, nak tandas. Okay, sakit perut. Itu yang biasa kita dengar, biasanya daripada kanak-kanak. Okay, tiba-tiba rasa, ibu saya nak pergi ke tandas, saya rasa nak ciri. Pada hari dia ada exam. Okay, hari dia ada ujian satu, peperiksaan akhir. Okay, lepas tu juga ada isu tak boleh tidur. Okay, malam tu asyik fikir benda tu saja. Semakin fikir dari A sampailah ke Z. Okay, lepas tu ada juga tendensi kebaran kalian untuk cuba elakkan daripada faktor trigger anxiety tersebut. Okay, itu adalah, yang semua ini adalah simptom-simptom yang biasa kita nampak. Okay, yang biasanya kita boleh lihat dari segi secara face to face ataupun orang sekeliling kita dan juga diri kita sendiri. Jadi saya summariskan ini. So ini macam mana kita boleh recognize anxiety dalam diri kita sendiri dan juga others lah. Jadi yang sebelum ini dia lebih pada fakta dan sekarang ini adalah lebih pada gambar, poster. Okay, jadi overthinking. Fikir A, tapi A itu akan jadi D, E dan F. Okay, stomach issue, panic attacks. Okay, dan selalu memerlukan assurance daripada orang lain. Okay, mohon partisipan untuk mute-kan. Okay. Jadi bila needing assurance ini berlaku, dia akan setiap contoh yang agak kita panggil dia agak severe sikit lah, agak memang anxiety level dia sangat tinggi, dia akan setiap jam dia akan tanya, adakah saya cantik? Adakah saya cantik? Adakah saya cantik? Contohnya dia akan perlukan assurance daripada orang lain untuk bagi tahu dia, untuk tenangkan dia. Okay? Procrastination, itu yang selalu berlaku pada kebanyakan kita. Okay, kita letak semua benda last minute. Okay, procrastination, kita rasa esok saya boleh buat. Hari ini saya nak diet, tapi tak apa, saya akan diet esok. Tapi bila berlaku sesuatu, kita akan rasa, why, mengapa saya tak start sekarang?
So dia sudah start rasa anxious, rasa bimbang. Okay? Apa penyebab Okay, sekarang kita tengok secara keseluruhannya. Tema-tema penyebab, trigger yang biasanya akan menyebabkan anxiety. Okay, penyebab ini dia tak kisah kita kanak-kanak ke, kita remaja ke, kita young adult, middle adult, old adult, or young or old age. Kerja atau tidak kerja, ataupun semasa di sosial, kita di dekat luar. Antara tema-tema penyebab anxiety yang biasanya kita lalui setiap hari, yang pertama adalah dia mungkin berkaitan dengan underlying health issue. Ada isu-isu kesihatan yang menyebabkan dia rasa sangat cemas, sangat bimbang. Okay? Boleh juga berlakunya trauma, berlakunya trauma ataupun stress build up, dan juga mungkin dia berkaitan dengan personality seseorang. Personality dia mungkin type A. Type A adalah semua saya perlu cepat, saya perlu perfect, saya perlu on time, saya perlu buat cara saya sahaja. Saya tak boleh flexible. Jadi semua ini type A contohnya. Dan juga mungkin juga ada mental health disorder, isu keseluruhan kesihatan mental yang lain. Contohnya dia mungkin akan melalui peringkat depresi, kemurungan yang mempunyai underlying anxiety ataupun sebaliknya. Dia mungkin juga ada kesihatan emosi yang lain yang menyebabkan dia trigger kebimbangan dia, yang dia akan fikir what exactly happened. Adakah saya, adakah orang sekeliling saya, ataupun adakah dia berkaitan dengan dunia ini. Dia mungkin juga disebabkan oleh drugs atau alkohol. Dan yang ini adalah paling kita kata ini adalah paling biasa yang saya rasa setiap orang melalui dia, iaitu life. Hidup kita sendiri adalah penyebab utama kebimbangan yang berlaku setiap hari. Setiap hari. Benda yang sama mungkin menjadi trigger atau mungkin bukan trigger untuk setiap individu yang melaluinya. Jadi kita sekarang tengok pula apa risiko dia. Apa risikonya sekiranya kebimbangan ini kita tak manage, kita tak tangani dia, kita tak cope dia, kita tak control dia. Jadi dari mild, dia akan sampai ke moderate dan dia mungkin akan jadi sangat severe. Kalau berlaku sesuatu anxiety macam tu, ada antara beberapa risiko yang akan kacau life functioning dia secara seharian. Antaranya yang kita kerap kali dengar adalah depression, kemurungan. Sebab bila kita sudah rasa bimbang sehingga satu tahap yang kita sudah create satu pemikiran yang kita percaya itu adalah hakikat. Jadi kalau hakikat itu yang kita create masa anxiety, dia mungkin akan bersifat negatif. Bayangkan kalau setiap hari kita bagi tahu kita tak boleh pass, kita tak boleh pass exam ini, kita tak boleh buat ini, rasa sedih ke? Rasa tak boleh buat apa-apa ke? Rasa tak ada hala tuju ke? Semua ini akan menyebabkan simptom risiko yang kedua, iaitu depression.
Mungkin juga ada risiko untuk coping yang tidak sihat, kita panggil dia, tidak sihat, seperti kita rasa anxious, kita pergi cari substances, kita kita salah gunakan dadah, penyalahan gunaan dadah agak tinggi lah dalam kalangan mereka yang tidak dapat melihat, kita panggil dia is the unhelpful coping strategies yang kalau melibatkan substances. Okay, mungkin juga ada risiko academic underperformance. Okay, you too anxious. Okay, kita sebenarnya sangat pandai. Kita boleh jawab semua soalan. Kita A student, tetapi disebabkan oleh kebimbangan kita yang kita tidak sempat untuk uruskan dia telah kacau minda kita. Bila dia kacau minda kita, kita rasa tak ada, kita tak boleh untuk bagi yang terbaik masa peperiksaan. Okay. Antara risikonya juga underemployment, kita tak boleh kerja. Kalau kita setiap hari bimbang saja, kita anxious saja, kita tak boleh pergi kerja. Okay. Ada juga yang dia ada anxiety, dia tak boleh drive. Dia pegang steering saja, dia rasa anxious, dia bimbang, dia akan ada cold sweat. Okay, ataupun dia asyik fikir office itu ada siapa-siapa, anxiety. Okay, dia mungkin akan berlaku risiko social skill deficit, mungkin akan berlakunya risiko isolasi sosial, so kita withdraw. Kita ada social for anxiety. Kita tak boleh pergi ke tempat yang crowded, yang kita tak boleh nampak ramai orang. Kita rasa anxious. Okay. Berlaku juga bully. Bully akan berlaku. Okay. Lepas tu low self esteem. Kita rasa sakit kepala yang berpanjangan. Okay. GI problem ni biasalah, okay. So, you akan ada rasa, stomach saya, usus saya ada isu, atau sleep disturbance, insomnia kita panggil. Okay, so next kita akan cuba tengok graf ini. Saya nak kongsikan graf ini, Yerkes-Dawson Law, supaya kita tahu di manakah kita sekarang. Anxiety itu sebenarnya dia bagus, okay? Dia bagus sekiranya dia boleh membantu kita untuk meningkatkan perhatian dan juga kita punya interest, kita punya performance, okay? Tanpa sedikit sebanyak anxiety itu agak susah untuk kita forward sebenarnya. Dia adalah push factor. Kalau dia secara sihat, sekiranya kita dalam ini, di sekitar ini ataupun di sekitar optimal arousal and optimal performance. Jadi yang ini adalah anxiety di mana kita kata dia memang dia memang tip top. Okay, so kita boleh perform. Tetapi sekiranya kita kenal pasti kurang faham tentang anxiety kita, dia akan sampai tahap ini impaired performance. Okay, dia akan menurun. Di sini bermaksud anxiety dia semakin tinggi. Dia bukan dalam tahap yang sihat seperti di sini lagi. Tetapi dia di sebelah yang tinggi, di mana dia telah kacau performance kita. Okay, jadi itulah yang kita cuba untuk bantu, cuba untuk kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, macam mana untuk kita tangani. Sekiranya kita rasa, saya nak turun sampai sini sudah performance saya. Apakah yang berlaku? Itu yang kita akan tengoklah. Okay. Jadi, bilakah anxiety itu menjadi kecelaruan? Okay, when does anxiety become a disorder? Okay, anxiety itu
Anxiety responses become anxiety disorder when distorted thinking, pemikiran yang ada kepincangan, stres ataupun simptom-simptom fizikal yang telah semakin meningkat sehingga dia mewujudkan isu-isu atau masalah-masalah yang sangat signifikan dalam kehidupan seharian kita. Pada tahap itu adalah di mana anxiety, kebimbangan ini telah bertukar, telah beranjak dari peringkat yang biasa-biasa rasa bimbang ke kecelaruan. Okey, dalam tahap ini, tuan-tuan dan puan-puan, galakkan kalau ada orang sekeliling yang berlaku situasi macam itu, galakkan mereka untuk cari pertolongan, seek for help. Contohnya dengan clinical psychologist, dengan counselor profesional dan juga psychiatric. Okay, mereka akan kenal pasti secara lanjut sejauh manakah kecelaruan ini telah memberi isu kepada individu tersebut. Okay? Jadi sekarang kita tengok pula apa sebenarnya itu CBT. Okay, saya tak akan bercakap dengan lanjut sejarah dia, macam mana dia muncul, bagaimanakah pelopor-pelopor kita wujudkan terapi ini. Tetapi saya akan lebih pada kefahaman secara menyeluruh oleh tuan-tuan dan puan-puan supaya dia boleh diaplikasikan secara seharian. Okay, dia akan diaplikasikan secara self-intervention. Okay, intervensi kendiri. Okay, you manage yourself with CBT. Okay, jadi secara keseluruhannya ini adalah CBT. Dia merupakan satu terapi yang melibatkan kognitif kita, iaitu processing pemikiran kita. Dia melibatkan emosi. Okay, dan dia melibatkan tingkah laku kita. Okay, yang ketiga-tiga ini dia saling bersangkut paut supaya kita boleh respon kepada persekitaran kita secara optimum. Okay, keduanya dia kognitif teknik ini dia fokus pada pemikiran. Apakah pemikiran yang tidak membantu? Apakah pemikiran yang telah mengalami kepincangan? Okay, apakah trigger dia yang kita panggil trigger atau faktor yang meningkatkan kebimbangan kita, anxiety kita. Dan kalau kita tengok under CBT, behavioral technique dia pula, kita akan fokus pada macam mana kita kenal pasti tingkah laku yang mungkin digunakan atau dipraktiskan oleh seseorang individu tersebut untuk menurunkan anxiety mereka. Okey, adakah dia sihat? Cara tingkah laku, cara action dan responses yang biasa mereka gunakan itu. Sebab ada kalanya cara untuk tangani itu dia kurang sesuai lah. Sebab kalau long term dia mungkin akan kacau kita kata pemikiran positif kita. Okay? Okay. Bila kita bercakap tentang CBT, 4 maklumat ini biasanya akan dibincangkan. Okay? Akan dimasukkan. Okay? Maklumat pertama adalah untuk meningkatkan your own awareness, okay? Kesedaran kita sendiri. Kita sedar tak apa pemikiran kita? Apa yang berlaku dalam diri kita sendiri? Okay, keduanya untuk menggalakkan better understanding. Okay, better understanding apanya siapa kita? What I can do? How I supposed to do it? When I'm going to do it? And why I want to do it? Okay. Ketiganya untuk membantu kita mengenal pasti. Yang maklumat ketiga ini biasanya itu paling susah. Tak ramai kita yang kita panggil dia, tak ramai yang akan rasa selesa
sekiranya kita have a very in-depth look on our own thoughts. Tak ramai yang selesa bila kita kita perlu untuk mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku dalam minda kita. Ada individu yang rasa takut untuk say hi to his or her thoughts. Dia akan lari, dia tak mau tahu. Okay? Jadi maklumat ketiga adalah untuk membantu kita untuk mengenal pasti apakah negative traps ataupun apakah vicious cycle yang berlaku dalam minda kita sehingga kita terperangkap. Okay? Kita terperangkap. Kita confused sudah. Apa sebenarnya yang berlaku? Okay, dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kita punya self-management, kita punya self-control dengan mewujudkan lebih banyak alternatif yang sesuai, teknik-teknik yang sesuai untuk uruskan kognitif dan tingkah laku kita semasa berlakunya isu anxiety. Okay? Okay. Inner thoughts kita. What is your inner thought? Pernah tanya diri sendiri kah? Pernahkah tuan-tuan dan puan-puan melalui satu ketika di mana kita duduk saja dekat sana? Okay. Kita duduk saja dekat sana, lepas tu kita rasa banyak benda. Okay. Banyak benda yang dalam minda kita. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku. Dia cuma rasa ada sudden rush. Okay, sudden rush of thoughts. Sudden rush of thoughts yang kita sendiri tidak tahu. What's that? Bila berlaku situasi sedemikian, tiba-tiba kita rasa bimbang. Oh no, apa yang telah berlaku? Itu adalah perkara biasa yang kita alami setiap hari. Lebih-lebih lagi sekiranya kita berada dalam di bawah risiko tekanan. Okay, jadi the way we think, apa yang kita fikirkan, dia akan mempengaruhi macam mana kita rasa dan seterusnya kita react secara tingkah laku. So ingat, CBT adalah di mana kita percaya bahawa what's here go down here dan kita react. Okay, what we think influence how we feel and the way we behave and give response. Okay, atau ketiga-tiga ini sebenarnya dia interrelated. Sebab kita rasa bila kita fikir kita sangat marah, benda itu sangat marah, okay, saya tak suka benda tu, saya tak suka orang tu, kita akan rasa tak puas hati. Lepas tu kita akan buat sesuatu yang menunjukkan kita tak puas hati. Okay. Jadi ini adalah yang berlaku. Okay. Thoughts, feelings and behavior. Dia adalah saling berkaitan. What we think. Okay. Tanya setiap hari saya ada satu habit. Saya ada satu yang wajib dilakukan adalah untuk mengenal pasti. Okay. Apabila sesuatu isu itu berlaku, apabila sesuatu perkara terjadi, kita kena fikir apa yang berlaku dalam sini. Lepas tu, adakah emosi ini sihat? Dan adakah cara respon saya, reaction saya tu boleh diterima? So, what am I thinking? What am I feeling? And what am I doing? These three core subject. Kita kena tanyalah. Okay. Jadi, bila sesuatu
anxiety provoking situation berlaku, ini yang akan berlaku. Jadi saya ada kongsikan sedikit tentang apakah simptom-simptom dia. Itu adalah lebih kita akan kategorikan dia di bawah physiological. Okey, seperti increased heart rate, saya rasa tebaran jantung saya tu tuk 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 tuk. Saya rasa saya boleh dengar. Okay, saya ada cold sweat, saya rasa pening, rasa nak pengsan juga, rasa nak muntah, rasa nak cirit. Okay, itu physiological. Dan dari segi kognitif pula, kita akan start dengan what if? What if I can do this? What if this thing happen? What if perkara itu akan terjadi? What if saya tak boleh selesaikan benda ini? What if lecturer saya tak suka saya? What if kawan saya tak suka saya? What if kalau bos saya tak suka saya? Jadi semua what if ini dia telah trigger anxiety. Dan di situ dia akan ke emotional, dia akan rasa fear, dia akan rasa sangat frust, dia mungkin akan rasa sangat marah, okay? Dan secara tingkah laku pula, dia akan reduce the performance, performance kita akan lebih berkurang sebab kita sudah terlalu fokus pada pemikiran anxiety kita. Kita sudah terperangkap dengan emosi kebimbangan kita. Bila kognitifnya, emosinya kita terperangkap, secara tingkah lakunya semua akan slow down. Semua akan seperti flight or fight response atau freeze. Okay, 3 respon ini akan berlaku. Sama ada kita fight atau kita larikan diri, flight, ataupun yang ketiga adalah kita freeze. Kita frozen there, kita freeze there, kita terkaku, kita tak tahu apa yang kita nak buat. Okay. Jadi semua itu berlaku ada penyebab dia. Untuk CBT dia akan tak berjaya sekiranya kita tidak boleh terima apa yang berlaku dalam pemikiran kita. Okey, contoh yang saya bagi berdasarkan apa yang saya lalui dengan klien-klien saya, pesakit saya. Ada yang di mana CBT kurang berjaya sebab bila seseorang itu terlalu fokus dengan situasi dan bukannya apa yang berlaku dalam diri dia sendiri. Jadi sekarang kita nak bantu kita sendiri, kita nak kenal pasti siapakah saya, kita nak ada awareness, kesedaran, kita nak create what we can do. Jadi untuk itu kita kena kenal pasti apakah skema yang berlaku dalam pemikiran kita. Untuk skema, sebenarnya saya akan kongsikan sebab saya rasa ini adalah antara poin yang sangat-sangat penting dalam terapi kognitif tingkah laku. Sebab ini adalah dia macam puzzle dalam otak kita, dalam minda kita. Skema ini dia macam puzzle, okay? Skema ini secara faktanya dia merupakan hypothetical mental structure, struktur mental yang dia representing konsep secara keseluruhan. Apa yang telah kita save dalam memori kita, okay? Ataupun dia juga dikenal pasti sebagai satu set, okay? Satu set maklumat yang organize ataupun rules, okay? Skema ini dia macam framework, dia macam script. Okay, contoh skema yang kita mungkin akan ada. Contohnya, okay, dulu long time ago, okay, nenek kita bagi tahu kita tak boleh gunting kita punya kuku pada waktu malam, nanti hantu akan datang. Okey, itu antara skema.
Betul ke? Tapi dia dekat dalam minda kita untuk berpuluh tahun. Betul ke? Pernah lalui ke tuan-tuan dan puan-puan? Skema-skema macam tu, itu dia telah jadi satu skrip, dia jadi satu skrip dalam minda kita. Dan secara dan ini kita namakan sebagai skema sebenarnya. So bila sudah kita dewasa, sebenarnya apa yang skema ini, adakah dia betul ataupun dia ada kepincangan sikit? Tetapi rasionalnya sebenarnya nenek-nenek kita tu dia tak mahu kita kontin pada waktu malam sebab dulu dia tak ada elektrik, tak ada lampu. Okay, so tak jelas. Takut kita kontin-kontin lepas tu tergunting jari kita. Itu mungkin rasional dia pada zaman itu. Tetapi skema ini kita bawakan sehingga ada juga antara kita yang kita takutkan anak-anak kita dengan skema-skema ini. Jadi kita create another framework atau plan atau script dalam minda anak-anak muda kita. Okey. Rasa boleh faham apa itu skema Okey, jadi skemata ni adalah secara plural dia. Okey, banyak-banyak skema yang telah dikumpulkan bersama dan kita panggil dia skemata. Okey, skemata ini dia diwujudkan, dia created through experience, daripada pengalaman kita dengan orang-orang sekeliling, objek-objek kita, apa event yang berlaku, semua itulah. Okey, dan skema ini juga akan terbentuk sekiranya kita melalui sesuatu event itu secara repeatedly. Okey, secara mungkin 2 kali, 3 kali, sehingga kita mula untuk membuat generalisasi. Kita buat secara keseluruhan kefahaman itu. Okey, dan skema ini terbentuk tanpa without individual conscious awareness. So dia terbentuk secara subconscious kita, secara sub kesedaran kita, dan secara tidak sedar kita. Okey. Jadi apakah bentuk-bentuk skemata yang biasanya akan merupakan punca kepincangan kognitif kita ataupun punca anxiety kita? Okey, dia mungkin kita akan ada person skema secara manusia, individu. So dia akan ada event skema, kita ada role skema, kita ada self skema. Okey, role skema ini adalah role expectation for self and others. Okey, contohnya kalau kita ada skema dalam minda kita, setiap semua perempuan, contoh saja contoh yang saya bagi tidak berkaitan yang hidup maupun yang sudah meninggal Okey, contoh sahaja Okey, contoh role skema. Kita expect, okey, semua perempuan perlu tahu bagaimana untuk memasak. Contoh. Ataupun semua lelaki wajib untuk tahu macam mana buat kerja pertukangan. Okey, contohnya bagi lampu ke, ataupun semua anak-anak perlu buat perkara ini dan itu. So kita ada role skema sudah. Event skema, dia merupakan proses ataupun practice yang kita typically approach. Contohnya event skema adalah seperti kalau saya pergi jumpa doktor, saya akan ada ubat. Okey, ini event skema. Kita set dalam mind, kalau saya jumpa doktor, saya akan diberi ubat.
Kalau saya pergi jumpa doktor, saya tak ada ubat, doktor itu tak bagus. Dia tak tahu dia doktor apa. Event skema. Ataupun person skema. Yang paling biasa berlaku adalah self skema. Okay, kita generalize diri kita sendiri. Konsepkan diri kita. Okay, skema-skema yang berkaitan dengan individu, iaitu diri kita sendiri, itu biasanya yang akan trigger connection between orang sekeliling kita dengan dunia kita. Okay? Bila skema ini mengalami kepincangan, distortion, apa sebenarnya yang berlaku? Okay, skema akan mengalami kepincangan, distortion, sekiranya kita telah menjadikan skema itu sebagai core, sebagai teras kita. Ataupun dia menjadi rigid, dia adalah pervasive dan dia secara aktifnya masih berlaku sehingga sekarang. Okay, then this new information, dia akan konflik dengan skema yang akan kita lalui setiap hari. Okay, dan this is the root cause. Okay, schematic distortion is the root cause of many types of emotional and interpersonal distress. Okay? Okay, secara konklusif dia, belum habis lagi jangan off dulu. Okay, secara konklusif dia, skema dengan kata lain adalah kepercayaan. Belief system kita, sistem kepercayaan kita. Okay, kalau dysfunctional schema itu adalah satu skema that habitually result in adverse consequences. Albert Ellis kata skema itu kalau ada distortion, dia akan merupakan irrational belief. Okay, Aaron Beck pula dia katakan dia akan highlight ini sebagai cognitive distortion. Okay, Aaron Beck dan Albert Ellis ni adalah bapa kepada kita kata bapa atau pelopor utama dalam terapi kognitif tingkah laku. Alright, they are one of the pioneer. Okay, it's very prominent figures in CBT. Okay, jadi tiga benda ini yang akan berlaku. Okay, jadi setiap kali kita rasa bimbang semua itu, kita akan tengok adakah kita gembira, adakah kita tak gembira. Okay, dan kita nampak the self dekat sini. Kita panggil ini tiga segi. Okay, yang akan wujudkan kepincangan dari segi irrational thinking. Okay, di antara the self, individu, iaitu kita sendiri, the future and the world. Okay, bila ketiga benda ini triads ini berlaku, okay, dia akan kita akan ada wujudnya irrational thoughts di sini. Contohnya dekat sini, I'm ugly, I'm worthless, I'm a failure. So dia akan start, okay, jadi in the future saya tak akan ada sesuatu yang akan berlaku that favor me, yang akan membantu saya. Okay, dan dia akan start, kita akan start dan individu tersebut akan libatkan dengan satu dunia. The world doesn't love me. No one will love me. My family don't love me. My friends don't love me. Nobody will love me. Okay? Dan tengok macam mana skema ini berlaku. Macam mana skema ini akan trigger kebimbangan kita. Kemurungan kita. Okay? Stress kita. Okay? Early experiences, dia akan organize as a set rules to create schema. Sekiranya satu event telah berlaku yang melibatkan skema tersebut, dia akan trigger dan akan ada start dari segi pemikiran kita. Lepas tu dia akan influence our emotion
behavior and our physiological. Okay? Jadi ini merupakan vicious cycle, negative thoughts kita. Berlaku kan semua ni? See? Dia akan macam ini. Berputar-putar-putar sahaja. Sehinggalah kita stop dekat sini dan kenal pasti skema apakah yang telah berlaku. Adakah dia membantu? Adakah dia membantu? Jadi negative thoughts ini. Okay? Just confirm your failure. Okay, dia akan demotivate you. So this is the vicious cycle of negative thoughts yang setiap hari dalam minda kita ni berlaku. Okay? Secara faktanya, bukan saya yang cakap, secara faktanya, minda kita ni, pemikiran kita ni, kognitifnya, kita boleh absorb negative thoughts 3 kali ganda lebih senang dan cepat berbanding dengan positive thoughts. So bayangkanlah kalau kita pergi ke Facebook, kita pergi ke social media, kita tengok all these negative things, 3 saja kita perlukan lebih banyak positif punya news untuk cover, untuk balancekan dia. And that's the reason why our negative thoughts, kita akan mengalami lebih banyak issue atau difficulties to handle our negative thoughts. Alright? Okay. Yeah. So this will happen. Anyone familiar with any of this photo? Cognitive distortion ataupun kepincangan kognitif. Ada 15 jenis yang biasa kita tengok, yang biasa kita jumpa dan biasanya mungkin akan berlaku pada diri kita sendiri. Yang famousnya adalah blaming. Assume that everyone else at fault. Dia akan blame semua orang. Dia akan blame ini dia punya isu, dia sepatutnya buat macam ni, dia punya salah, bukan salah saya. Saya tak bersalah. Ataupun berlaku juga always being right. Okay? So kalau saya salah tak boleh. Saya patutnya semua betul sebab saya adalah orang yang selalu betul. Okay? Mungkin juga berlaku filtering. Apa itu filtering? Dia fokus satu saja. Papan hitam tu begitu besar tapi dia boleh nampak dot yang di tengah papan hitam itu. Dia fokus pada negatif saja. Kita bagi tahu dia 100 positifnya, dia tak boleh tengok. Dia tengok tu, dia tak suka saya. Dia nampak itu sahaja. Ataupun dia yang biasa kita nampak adalah over generalization. Dia assume semua benda tu dari satu experience. Contohnya, dia akan gunakan teknik yang sama untuk semua perkara. Dia akan tengok cara saya belajar sejarah adalah sama dengan saya belajar matematik tambahan, belajar psikologi. Tapi padahal kita tak boleh buat sedemikian. Ataupun yang kita selalu nampak adalah cognitive distortion in terms of should. I should do this. He should do this. Okay? Ataupun global labeling. Itu yang ini biasanya berlaku pada ini.
Boleh dengar kah? Halo, halo. Boleh dengar? Boleh, doktor. Sorry, sorry. Boleh. Sorry, sebab tadi tiba-tiba ada technical distortion berlaku Maafkan saya Okay. Jadi kita continue Okay, clear. Alright. And fallacy of fairness. Okay, fallacy of fairness. Yang ini adalah secara kognitif dia terlalu into dia akan menganggap kehidupan ini sepatutnya fair. Okay. Saya perlu it's supposed to be dia akan ada cara pemikiran yang sedemikian. Contohnya Steve Jobs, okay, late Steve Jobs, he took all my job, all my glory. I should be like that as well. Dia kata dunia ini tak adil. Kalau adil, saya kena sama-sama jadi millionaire, sama-sama jadi billionaire. Contoh. Okay. Jadi 15 jenis cognitive distortion ini. Pernahkah anda melalui dia salah satu daripada cognitive distortion ini? Pernahkah diri kita sendiri kenal pasti skema-skema apakah yang mewujudkan, yang membawa kita kepada kepincangan kognitif ini? Pernahkah kita secara mendalamnya kenal pasti bagaimanakah pemikiran saya sebenarnya? Sebelum kita salahkan orang yang akan mewujudkan kebimbangan pada diri sendiri, kita kena tengok balik. Okey, adakah pemikiran saya ni merujuk kepada apa-apa kepincangan yang telah berlaku dalam minda saya sendiri? Okey? Jadi, ini adalah gist dia. So, semua sudah get ready? Sebab mulai hari ini, selepas perkongsian ini, kita akan start practice self-intervention yang saya selalu suka guna internalize, sebab internalize ini bermaksud ini adalah cara kita sendiri dan cara-cara ini dia sangat internal. Dia ada makna dia sendiri dan setiap internalize coping skill ini sebenarnya dia adalah berbeza dari satu individu ke individu yang lain. Jadi kita akan belajar macam mana cara untuk kita develop internalize coping skill dengan menggunakan terapi kognitif tingkah laku, dengan menggunakan CBT. Okay, first, behavioral methods. Okay, yang behavioral tingkah laku ini, metod tingkah laku ini biasanya kita akan gunakan untuk increase kita punya pleasure dan activity. Contohnya, sukan, exercise, jogging, semua itu. Okay, semua itu dia akan dari segi kesukanan, contoh atau aktiviti-aktiviti yang melibatkan kembunan, kita ada hobi, semua itu. Sebenarnya kita akan naikkan hormon gembira kita. Okay, hormon-hormon ini dia akan membantu kita untuk mengawal kebimbangan kita so that our anxiety is manageable. Okay, kita kena ada self monitoring. Contohnya apa yang saya lakukan, saya akan galakkan klien-klien atau individu-individu untuk adakan buku monitoring sendiri. Nanti saya akan bagi contoh macam mana bentuk yang kita boleh buat supaya kita boleh keep track dengan apa yang telah berlaku dalam minda kita. Okay, kita boleh breaking down the complex chunking. Okay. Yang keduanya, metod dari segi kognitif. Kita akan membuat daily record of dysfunctional thoughts. 5W, kena ingat.
bila kita nak buat daily record untuk kita kenal pasti. Okay, who? Siapakah yang terlibat dalam situasi tersebut, dalam skema itu? What? Where? When? Why? 5W. Bila kita buat record dysfunctional thoughts, irrational belief, semua itu. Dan ABC model, okay? Jadi kenal pasti, apakah activating events itu? Okay? Bila kita bercakap tentang pengurusan diri, saya selalu bagi tahu, pengurusan diri ini adalah seperti kita belajar ABC. A itu adalah kenal pasti, apakah activating events itu? Okay? B itu apakah belief kita, skema kita? Dia irrational atau tidak? Dan C adalah apakah kesan dia, consequences secara fisiologi, emosi dan secara tingkah laku. Okay, ini contoh dia. Situasi yang sering kerap kali berlaku. A colleague repeatedly talks over me in the meeting. So mungkin berlaku dalam keadaan tersebut adalah, oh no, semua ini, skema ini, saya rasa there's a bigger root, thoughtless. So behavior tu dia mungkin, okay, kalau kita belum kenal pasti lagi, dia akan mungkin akan kata, dia akan interrupt dia akan fight back. Dan emosi dia rasa annoyed. Physical dia rasa palpitation, heartbeat beat a little faster, body hits a little up. Dia ada butterflies yang sama. Dia tak boleh bernafas dengan lancar sebab dia tengah annoyed kan. So ini antara contoh yang boleh trigger anxiety. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat? Ambil maklum, okay? Ambil maklum, ini adalah ABC belief monitoring yang kita boleh buat setiap hari. Okay, CBT untuk menukar satu pemikiran dan tingkah laku, setiap individu memerlukan sekurang-kurangnya 3 bulan. Okay, 3 bulan, 15 to 18 weeks to change to one new behavior and one new belief. Jadi ini adalah continuous activity yang perlu kita tiap hari kenal pasti. Tetapi initially dia akan start dengan sangat susah. Okay. After that dia akan semakin Okay, ini antara aktiviti yang kita boleh tiap-tiap hari buat. Ini adalah belief driven formulation. Yang ini kita gunakan biasanya untuk create new belief yang lebih sihat. Okay? Apakah situasi yang berlaku? Apakah skema atau core belief yang berlaku? Bagaimanakah dia mempengaruhi pemikiran, behavior, emotion dan bodily sensation? Okay. Alright. Bila dua aktiviti itu telah dilakukan, kita akan masuk ke peringkat D dengan E. So tadi A, B, C, sekarang D dengan E. Okay, D kita akan, bila kita buat aktiviti, kita akan ataupun kita secara sedarnya kita kenal pasti pemikiran kita secara langsungnya kita challenge our irrational belief. Bila kita sudah challenge irrational belief kita, dia akan masuk ke effective atau new belief untuk replace skema atau belief yang kurang rasional dahulu. Okay. Yang ketiga adalah secara emosi, emotive methods. Kita guna humor, kita guna story, kita guna mottos, kita guna poems, and or anything that can help you to gain the mastery over your own feeling. You can sing. If you feel better after you sing, you menari, you go for drama. Maybe you like anime, you like manga, you feel good after that, or you play games.
Okay, tapi games itu jangan sampai ke tahap ketagihan. Okay, contohnya games yang boleh release anxiety. Okay, semua itu. Jadi anything that helps you to gain mastery, yang boleh buat you rasa tenang, gembira, you can do it. As long as yang cara-cara itu adalah sihat. You cannot, kita tak boleh cakap, oh saya ambil dadah sebab saya akan rasa gembira. That's the wrong way. Okay, that's kurang membantu. Okay, tak sebenarnya tidak digalakkan. So we have to identify. Okay, apakah yang boleh kita buat, yang you minat, yang boleh membantu kita untuk rasa emotif, rasa lebih okay. Okay, so you can go for play. Itu yang saya galakkan dengan anak-anak saya. You play. When you play, you happy. You connect. You connect not only with people, but you connect. You connect with yourself as well, with the little child inside you, with your thoughts, and you laugh. Okay? So, 5 peringkat self-intervention dari assessment sehingga ke alteration, sehingga ke maintenance, dan apa yang kita boleh buat sekiranya berlaku relapse. So, kita perlu ada booster session. Pastikan kita ada booster session. Booster session ini, it can be anything. For example, it can be your hobby. Okay, if you set a situation whereby if I feel sad, what is the list of alternative I can use to boost back myself? Okay, dan yang final phase adalah effective dan healthy new belief. Okay, yang pertama adalah assessment. Yang ini kita dapat kenal pasti. Okay, you kena kenal pasti apakah cara pemikiran yang kita ada. Okay, bear in mind, initially we may have high anxiety when doing something or dealing with people that we may not feel good about it. But after that, if you continuously to assess, eventually our anxiety is manageable. 3 methods yang perlu kita amalkan, kita aplikasikan dalam intervensikan diri. Pertama, tingkah laku. Kedua, pemikiran kita. Ketiga, emosi kita. Tingkah laku kita boleh kaitkan dengan aktiviti yang melibatkan fizikal. Yang thoughts itu yang sangat mencabar sekali lah sebab ramai yang terkandas, yang terperangkap semasa melakukan aktiviti ini sebab kita akan ada mungkin akan ada berlakunya situasi di mana kita akan start ada thoughts challenge di mana pemikiran kita bagi tahu kita mengapa saya nak buat semua ini. Saya rasa saya ingat saya ni dipaksa buat semua ini. So from that on, actually dia sudah kita mengalami trap. Okay, ingat tak vicious cycle yang saya bincangkan tadi, yang saya kongsikan tadi? Itu sebenarnya dia akan selalu berlaku. Sebab itu thoughts methods adalah antara yang paling mencabar di antara ketiga-tiga methods ini. Yang last adalah emotive methods. Yang itu lebih pada emosi kita. Okay, emosi kita buat sesuatu yang kita boleh manage kita punya anxiety. Di mana kita membenarkan emosi yang lain untuk ambil alih emosi kebimbangan itu. Okay, setiap kali bila kita rasa sesuatu, kita hanya akan ada satu emosi yang lebih utama. Okay, jadi kita akan fokus di emosi jenis apakah yang kita nak sekarang. Okay,
So, ingatlah peace is when what you think and what you feel and what you do are in harmony. Jadi, untuk rasa peaceful itu, tak anxious, tak bimbang, kita perlu harmonikan ketiga-tiga benda ini. Okay? And last but not least, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. So you have the power to hold the master key of your own thoughts to manage your anxiety. Itu sekian daripada saya. Saya serah balik pada moderator Cik Azira. Thank you. Okey, terima kasih kepada Dr. Chan Xiaoleng di atas perkongsian sebenar tadi. Okey, jadi ada beberapa soalan tadi daripada peserta. Mungkin kita boleh ambil satu atau dua soalan lagi, Doktor? Boleh? Boleh. Okey, soalan pertama, adakah person schema sama dengan stereotype? Okay. Person schema dengan stereotype ini dia lain Person schema ini kita wujud dia lebih pada personal. Okay, daripada pengalaman you sendiri. Apakah yang berlaku dan dia melibatkan bukan sahaja dari segi satu event saja, tetapi dia akan generalizekan kepada ramai. Okay, tapi untuk yang stereotype, dia berpunca, dia berlaku baru-baru ini. Okay, dia bukan dari childhood experience. Dia bukan your belief system, tetapi dia lebih pada kebelakangan ini. Adakah itu yang berlaku? Adakah dia lebih pada emosi, stereotype biasanya. Okay, saya harap itu pandangan saya. Itu pandangan saya. Okay. Ada soalan lagi? Okay, Cik Azira, boleh ulang semula? Mute. Okey, maaf, sorry. Okey, bagaimana untuk membantu kawan yang mengalami kebimbangan yang teruk? Okay, untuk membantu kawan yang mengalami kebimbangan yang teruk, first, yang sangat-sangat penting untuk semua kawan-kawan adalah bagi tahu dia, sekiranya dia tak boleh handle sudah, dia perlu mendapatkan rawatan profesional. Okay. Saya sangat galakkan sebenarnya untuk tidak buat sesuatu yang bukan dalam bidang kita. Okay. Tadi sudah kata kebimbangan yang teruk. Jadi kalau kebimbangan yang teruk, dia bukan dalam apa yang sebagai kawan boleh buat. Okay. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah nasihatkan dia untuk dapatkan pertolongan. Dan pada masa yang sama, lepas dia mendapat pertolongan profesional, apa yang kita boleh bantu dia adalah untuk bersama-sama dengan dia. Contohnya, behavioral methods tadi. Tinggal aku ajak dia pergi buat kesukanan, ajak dia pergi buat adakan hobi yang baru, ajak dia untuk buat sesuatu yang dia boleh divert dia punya fokus, skema dia, divert dia punya cognitive distortion tu ke benda yang lebih sihat. Dan juga kita boleh bantu dari segi, contohnya emosi dia. Okay.
bersama-sama dengan dia untuk tengok movie-movie yang drama-drama yang lawak ke, semua itu. Okay, that's the things that I believe that we as a friends can do. But as treatment per se, I would advise all of us to inform, okay, to advise or to bring our friends to seek for professional help. Sebab yang ini saya jawab sebab tadi soalan kata kebimbangan yang teruk. Okay. Okay. Kita ada satu soalan lagi. Boleh Dr. Masih ni? Kita boleh teruskan untuk satu soalan lagi. Okay, boleh. Maybe Okay. 2 soalan lagi lah. Ada 2 soalan lagi. Okay. Is anxiety genetic, heredity or learned? Okay, anxiety ini ada juga artikel-artikel atau kajian-kajian yang membuat perbincangan mengenai sama ada anxiety ini genetik atau tidak. Tetapi ada beberapa jenis idea lah yang ada. Ada yang mengatakan genetik ini, anxiety ini adalah berupa genetik. Tetapi ada juga yang kurang setuju mengenai perkara ini. Okey, jadi terpulanglah pada terapis tersebut untuk melihat benda ni. Tetapi bagi saya, anxiety ini dia lebih pada apa yang kita lihat. Okay, dia mungkin maybe the parents atau orang di sekeliling, contoh saya bagi anak-anak tersebut sangat senang rasa cemas, sangat senang rasa bimbang. Dan sejak kecil lagi, dia nampak perkara ini. Dia nampak orang di sekelilingnya senang untuk cemas. Jadi secara tidak langsung dan langsung, anak ini akan belajar. Dia akan belajar, dia akan secara subconscious dan unconsciousnya melihat sesuatu itu adalah perkara biasa dan dia jadi habit. Dan dia mungkin akan belajar benda yang sama. Okay, untuk sama ada dia genetik atau tidak, seperti yang saya kata tadi, ada beberapa pandangan pakar-pakar berkenaan dengan perkara inilah. Dia mungkin genetik dan mungkin tidak. Sebab itu kita perlu ada background intact di mana kita akan kenal pasti latar belakang klien tersebut atau individu tersebut. Dan kita tak boleh terus cakap, oh ini mesti genetik. Biasanya tak macam itulah. Okey, terima kasih. Okay, soalan yang seterusnya. Okey, adakah aromaterapi macam contohnya yang living dapat membantu depression? Okey. Semua terapi dia cases by cases. Okay, dia cases by cases. Ada juga individu yang boleh terima certain terapi sahaja, tetapi ada juga klien yang atau individu yang boleh terima semua jenis terapi. Okay, dia cases by cases. Tapi untuk CBT biasanya kita lebih confident untuk guna sebab dia well established dan dia berpandukan pada individu tersebut dan dia here and now. Kita fokus bukan sahaja dengan anxiety, tetapi CBT telah terbukti juga dengan kesihatan mental yang lain seperti kemurungan, seperti ADHD, seperti eating disorder. CBT memang well known lah dengan untuk digunakan sebagai antara terapi utama, okay, untuk kita bantu
individu-individu yang memerlukan bantuan terapi dari segi kesihatan emosi dan kesihatan mental. Tetapi again, I want to stress here, dia cases by cases. Bukan semua klien akan boleh terima certain terapi tersebut, tetapi kita akan berpandukan pada keupayaan dan kelangsungan dan proses terapi tersebut berlaku. Right. Okay, terima kasih Dr. atas penerangan. Okay, dan the last one, how to identify anxiety in ourselves? Because sometimes tak perasan dan just brush it off. Okay, ini adalah antara it's a very good questions. That's what happen when what we do is become what our habit, our character. Okay, so what we can do is consciously write it down or take note perubahan fisiologi yang berlaku semasa kita rasa cemas. Sebab there would be a probability what normal for you is not normal for others, but what normal from others is not normal for you. Seperti yang saya kongsikan tadi, benda yang sama mungkin bagi orang lain dia akan rasa bimbang. Mungkin bagi you is manageable. So dalam graf tadi, you masih di optimum. That's why your body you don't see as any tracks, but you feel it as okay, it's manageable. Sehinggalah kalau kita kata kita alami ke anxiety, kebimbangan, sehingga orang di sekeliling bagi tahu kita, hey, I think you're anxious. Bukan seorang tapi ramai. So other people dia notice the physiology changes of you. So kalau macam itu, I will suggest you to take down, okay, you take note, jenis perubahan apakah yang berlaku. Okay, not one time, but few times, supaya kita boleh nampak tema. What's the theme of that physiology symptoms when you experience anxiety? Okay. Okay, jadi terima kasih kepada doktor di atas penerangan tadi. Okay, jadi kita telah sampai ke akhir sesi perkongsian dalam webinar ini. Okay, banyak input yang diperoleh daripada perkongsian pada hari ini. Okay, contohnya seperti apa respon seseorang terhadap anxiety, dan setiap orang respon terhadap anxiety adalah berbeza-beza seperti yang Dr. Chan tadi terangkan. Okay, dan juga kita ada Dr. menerangkan tentang skema pemikiran, vicious cycle of negative thoughts, okay, dan juga jenis-jenis pemikiran yang unhelpful. Okay, ada 15 jenis pemikiran, dan juga intervensi yang boleh dilakukan dari segi behavioral, kognitif dan juga emotif. Okay, jadi terima kasih kepada semua yang menyertai webinar anjuran pusat konsultan pada hari ini, dan diharapkan agar perkongsian ini dapat daripada hari ini. Okey, jadi untuk melihat semula rakaman akan diupload di laman sosial Facebook kami, iaitu Pusat Kaunseling Universiti Teknologi Malaysia. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Chan Xiao Lang di atas perkongsian. Okey, dan juga daripada pihak kami. Okey, semoga kita akan berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Terima kasih. Okey, bagi peserta boleh untuk link kehadiran saya ada tuliskan di ruangan komen. Terima kasih. Thank you all. Bye-bye. Terima kasih semua. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Nice day. Thank you, Dr. Chan. Nak ni tu. Semua tak ada jiwa.
semula. Tak. Azira, jadi bateri habis. Oh, okay. Sorry. Ya, ada partisipan yang sangat cute. Dia kata laptop bateri habis. Ya, betul. Tadi saya rush. Okay. Sorry eh. Okay, it's okay. Okay, okay. I think kita tunggu sekejap ya.